Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Syawal. Kita masih lagi dalam bulan raya. Orang Malaysia ni raya sebulan. Steady raya sebulan. Ini adalah minggu-minggu untuk kita pergi rumah open house. Jadi abang pun macam tu juga. Tunggu Sabtu Ahad ada kawan-kawan yang jemput open house, abang datang. Bulan puasa turun 4 kilo, belum habis sebulan raya dah naik 4 kilo balik. Jadi hari ini abang nak sampaikan lagi 3 cerita yang disampaikan kepada abang melalui email oleh 3 orang yang berbeza. Jadi tanpa membuang masa, abang mulakan cerita kali ini. Sebelum tu kita berdoa dulu. Ya Allah Tuhanku, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan tanpa berlengah lagi, kita akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat raya. Cerita pertama ni abang mulakan dihantarkan oleh seorang anak lah, pangkat anak lah dengan abang. Berumur 13 tahun lah. Dia sekarang ni berumur 13 tahun. Namanya Muhammad Luqmanul Hakim. Berlaku dekat Tumpat, Kelantan kalau tak silap abang. Kisah ni berlaku pada tahun 2016. Waktu tu dia berumur 7 tahun. Mesti ada yang cakap, alah ni cerita budak-budak kecil, tak payahlah nak cerita. Tapi abang tetap nak ceritakan juga sebab abang sebagai tanda menghargai. Sebab abang pun pernah kecil juga. Pernah melalui zaman-zaman umur 7 tahun. Kita semua pun pernah kecil juga satu hari dulu kan. Jadi ini adalah pengalaman Luqmanul Hakim ni abang ceritakan. Dia cerita kat abang ni sungguh-sungguh ni. Dia lalui email ni. Terror kan budak-budak sekarang hantar email berani. Bagus. Abang dulu nak cakap dengan cikgu pun jawab soalan takut-takut. Ceritanya dekat Tumpat, Kelantan. Dia ni pergi, dia bukanlah duduk dekat Tumpat, tapi dia pergi ke Tumpat sebab nak tengok atuk saudara dia. Waktu tu dia kata bukanlah malam, siang pun. Dengan mak, ayah, adik-beradik, nenek dia. Satu kereta tu lebih kurang 6 orang. Tapi waktu tu dia masih umur 7 tahun. Enjoy je lah dia kata. Pergi rumah atuk saudara dia memang seronok sebab banyak angsa. Lepas tu, leher-leher angsa tu dijadikan target untuk dia sesah. Dan angsa-angsa tu pula menjadi satu bahan mainan untuk dia waktu dia kecil-kecil. Sampai dekat rumah atuk saudara dia dekat Tumpat tu, macam biasa duduk kejap aja. Bila sampai, atuk tu pun keluarkanlah air, keluarkanlah kuih-kuih, biskut. Musim raya, kes tu musim raya juga. Jadi keluarkanlah biskut segala macam benda, duk makan-makan. Tapi lepas habis 2-3 balang biskut raya, mak bapak dia tak bergerak pun. Biasalah mak bapak bila berjumpa saudara mara. Jadi disebabkan tu, si Luqman ni dia rasa boring sangat. Dekat rumah atuk saudara dia ni ada cucu-cucu saudara ni juga. Boleh dikatakan dia pangkat dengan dia adalah 2 pupu macam tu. Dia pun minta lah izin dengan atuk saudara dia. Dia nak merayau-rayau di sekitar kampung. Malas dia nak duduk. Mula-mulanya atuk saudara mak bapak dia tak kasih sebab itu bukan kawasan perumahan dia. Dia takut tak biasa dekat kawasan tu. Tapi dia kata okey, tak ada masalah sebab dia bukan berjalan kaki, dia naik basikal. Dia nak pinjam basikal cucu-cucu atuk saudara dia. Dan atuk saudara dia pun marahlah mak ayah dia. Bagilah galakkan pada budak tu biar anak jantan, biar berani. Biar berani, yelah kawasan kampung kan bukannya ada penjenayah-penjenayah apa pun. Selalunya orang-orang kampung kan selalu semangatnya untuk mengambil tahu satu sama lain tu bagus kan. Menengok-nengok anak orang, mana-mana yang merayau, jaga keselamatan anak-anak walaupun bukan anak sendiri. Orang kampung memang macam tu. Orang Melayu lah, orang Asia lah memang macam tu. Semua, Cina, India, Melayu, Korea tu semua macam tu. Jenis-jenis kepoh-kepoh tengok anak jiran. Okey, kita sambung cerita. Lepas tu dia pun ambil basikal, dah dapat izin daripada atuk saudara, ambil basikal, boom, jalan. Jalanlah di sekitar kampung. Dia kata seronok sangat kat kampung tu, banyak lagi pokok-pokok yang berimbun. Terutama jenis-jenis pokok-pokok ara yang besar-besar tu. Lepas tu dia kata bagusnya kampung ni, dia punya kubur terletak dekat hujung kampung. Jadi tak adalah kebarangkalian untuk dia terlintas depan kubur. Merayaulah dia. Waktu tu dia seorang-seorang, umur 7 tahun, seorang-seorang. Tengah hari, lebih kurang pukul 12 tengah hari lah macam tu. Memang matahari tengah terpacak. Mujur waktu tu banyak pokok, dia kira macam redup juga. Berkayuh. Tiba-tiba dia tengok ada satu kawasan belukar. Jalannya agak kecil je. Boleh muat sebiji motor je. Kalau berselisih motor tu memang terpaksa seorang, satu motor tu akan masuk dekat dalam semak. Jadi dia pun tergerak hati nak lalu dekat kawasan tu sebab
Sepanjang dia pergi kat rumah atuk saudara dia tak pernah lalu dekat kawasan tu. Gigihlah ni dia kata. Berkayuhlah dia masuk dekat dalam kawasan jalan kecil tu. Memang kat situ dia punya pokok lagi mengimbun, lagi merimbun. Waktu dia nak masuk dekat jalan tu, tiba-tiba dia dapat ada orang tegur. Dia kata, nak jangan masuk dekat situ, takut ular, dia kata. Kawasan tu memang kawasan agak bersemak dan berhutan sikit, takut ular. Dia ni sebagai seorang budak yang memang nak tahu semua benda. Kita pun pernah lalui umur tu. Memang semuanya nak dicuba. Terus saja masuk dekat dalam tu. Memang dia tak toleh kiri, tak toleh kanan. Walaupun orang tua tu tak kasih, pakcik tu tak kasih, pangkat atuk lah macam tu, tak kasih, peduli lah dia kata, dia masuk juga. Berkayuh, lagi kayuh, lagi laju dia kayuh. Bila sampai masuk dekat kawasan dalam jalan tu yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang besar-besar, dia baru rasa menyesal. Tapi dia rasa dalam tu tenang sangat. Walaupun menyesal, walaupun nampak takut dan walaupun keadaan waktu tu dia kata agak gelap, dia rimbun-rimbun pokok kan, tapi rasa tenang, rasa macam tak ada apa-apa yang akan mengganggu. Dia pun duduk, parkingkan dia punya basikal dekat tepi pokok dan dia duduklah berdiri dekat situ tengok keadaan sekeliling. Umur 7 tahun, memang beranilah. Dia tengok keadaan sekeliling. Tiba-tiba dia nampak dekat sebelah pokok, ni siang dia bukan malam ni pukul 12 tengah hari. Dekat sebelah pokok ada satu kain. Kainnya tinggi macam manusia, tapi kainnya berbungkus-bungkus. Waktu tu dia pada umur 7 tahun, dia tak tahu yang itu tu sebenarnya gula-gula. Dia tak tahu, dia cakap. Dia tengok kain tu berbungkus-bungkus, duduk dekat tepi, bersandar dekat tepi pokok. Dia pun tengoklah. Jaraknya tak adalah jauh sangat, lebih kurang 10 meter lah macam tu. Dia tengoklah benda tu duduk menyandar dekat tepi pokok. Bila dah lama-lama, benda tu daripada menyandar, dia menegak, dia berdiri. Dia kata, ini orang kot, dia kata. Tapi dia macam pernah tengok lah benda Allah ni. Dia kata, dia rasa dia ingat-ingat lupa, dia macam pernah tengok benda ni dekat sesuatu tempat. Sambil dia tengok benda Allah tu, sambil dia memikir dekat mana sebenarnya dia pernah tengok, tiba-tiba dia teringat, dia pernah tengok dekat benda yang serupa dengan apa yang berdiri dekat depan dia ni, dengan orang yang dah meninggal. Pada 2-3 bulan yang lepas, dia pernah pergi rumah saudara dia meninggal dan mayat tu dibungkus macam tu. Jadi dia fikir, dia kata inilah yang dia pernah jumpa dulu. Bentuknya hampir sama. Cumanya dekat rumah orang meninggal yang dia jumpa dulu, keadaan kainnya putih bersih. Tapi yang ini keadaan kainnya kusut masai. Hitam legam. Bukan. Kotor lah. Compang-camping lah. Compang-camping dia kata, dengan tanah-tanah. Tapi tak nampak muka. Mukanya masih berbalut lagi, dia kata. Jadi dia pun rasa macam tak sedap hati. Dia kata dia pun berkayuh keluar daripada kawasan tu, balik ke rumah. Sampai dekat rumah, mungkin cuacanya yang panas, darah dekat hidung dia keluar menjejis-jejis. Mak bapak dia jadi cuak, dah kenapa pula anak dia tak pernah hidung berdarah macam ni. Jadi hidung berdarah pula, jadikan benda tu satu kejutan lah. Marahlah mak ayah dia. Itulah, aku dah cakap dah, jangan merayau. Biasalah kalau mak bapak kan risau dengan anak. Ni dah hidung berdarah dah ni. Lepas ni apa pula? Mata berdarah. Jadi bila dah macam tu, dia pun kesat-kesat. Dia cakap dengan mak dia, tadi hidung tak berdarah. Tadi dia pergi dekat kawasan redup, bukannya dekat kawasan panas. Dia kata, jadi mak dia tanya pergi dekat kawasan mana. Dia beritahulah, gini kawasannya. Terkejut atuk saudara dia. Biar betul kau pergi kat kawasan tu, dia kata. Kenapa? Dia kata. Lepas tu melalui perbualan mak bapak dengan atuk dia, diberitahu kawasan tu memang keras. Memang kebanyakan daripada orang kampung tak akan pergi ke kawasan tu. Dulunya kawasan tu ada penempatan. Tapi disebabkan kawasan tu memang selalu orang nampak penampakan yang bungkus-bungkus macam tu. Jadi kebanyakan orang tak nak pergi kat situ lagi. Termasuklah orang-orang kampung tu sendiri. Orang yang tinggal dekat dalam kawasan tu dulu, ada rumah, ada 2-3 biji rumah, dah pun keluar daripada tu. Dan tempat tu memang jadi tempat misteri dalam kampung tu. Jadi bila dengar macam tu, ditambah pula hidung berdarah, mak bapak mana yang tak marah? Memang kena kutilah jawabnya. Tas kena. Lepas tu insaf dia kata. Balik tu dia demam. Dia kata dia bukan takut. Tapi entahlah kenapa dia demam pun dia tak pasti. Mungkin badan dia tak boleh menerima kejutannya macam tu.
Kisah yang kedua disampaikan oleh Emma. Kalau tak silap abang, cerita ni berlaku pada tahun 2022. Baru lagi. Dekat jalan di antara Rompin dengan Muazzam. Dan kalau lebih tepat lagi, dia berlaku dekat selekoh satu kampung. Yang nama kampung tu adalah Kampung Petuh, macam tu lah. Kalau tak silap abang, Kampung Petuh tu dekat Rompin. Jadi ceritanya macam ni. Emma cerita kat abang, ini bukan pengalaman dia, tapi pengalaman daripada abang dia. Pada satu hari, diorang sekeluarga, abang dia, isterinya, anak-anak abang dia dan juga mak diorang pergi ke rumah kakak mereka di Rompin. Diorang sebenarnya menetap kat Muazzam, tapi ramai-ramailah pergi melawat rumah kakak dia dekat Rompin. Jalan perjalanan mungkin tak berapa nak jauh sangat lah, lebih kurang 1 jam lebih macam tu lah. Jadi dia kata perginya siang, cuma baliknya malam. So, waktu nak balik daripada Rompin nak ke Muazzam ni, diorang ni berborak-borak lah dekat dalam WhatsApp. Baik maknya, baik abangnya, kakaknya semua, termasuk Emma yang bagi cerita ni, duk menyakat-nyakat abang dia. Bang, kau kalau lalu dekat Rompin, jalan Rompin Muazzam tu, tengah-tengah malam, kau akan berjumpa dengan makhluk-makhluk luar biasa bang, dia kata. Kenapa diorang sakat abang dia? Sebabnya, pada awalnya, mak dia ajak balik awal. Yelah, datang lebih kurang pukul 10 pagi, ajaklah balik pukul 5 petang. Tapi abang dia ni tak puas lah nak berborak dengan si adik perempuan ni, yang duduk dekat Rompin ni. Jadi dia kata, tak naklah balik awal-awal ni, aku nak balik ni pukul 12 malam, nanti barulah kita balik. Dia kata, sebenarnya jalan tak jauh sangat, dia kata, 1 jam lebih. Jadi buat apa nak balik terkejar-kejar kan? Jadi bila dengar abang dia nak balik pukul 12, apa lagi adik-beradik lain yang kaki menyakat dekat WhatsApp group, selalulah memang bagi gambar, bagi takut-takutkan abang dia, siap bagi voicemail mengilai, hihihihi macam. Dia ingat abang dia takut, dia kata. Tapi memang dia orang tahu, adik-beradik semua tahu abang dia ni memang berani lain macam. Jadi lebih kurang pukul 12.30 malam, barulah si abang ni dengan bini, anak-anak dan rombongannya bertolak daripada rumah di Rompin nak ke Muazzam. Dalam perjalanan tu, lebih kurang pukul 1 lah macam tu, tiba-tiba diorang semua dapat WhatsApp daripada abang dia. WhatsApp dalam WhatsApp group lah ni. Jadi abang dia beritahu dalam WhatsApp group, korang punya doa dikabulkan. Dia kata, aku dah berjumpa, abang dah berjumpa lah dengan si bungkus, si gula-gula. Jadi adik-adik dia ni balaslah, bang macam mana kau jumpa? Dia kata, kau tengah memandu ke, kau okey ke tidak ni? Abang dia jawab, jangan risau, aku boleh memandu lagi. Cumanya aku type lah slow-slow. Type slow-slow sebab kat sini tak banyak kereta sangat. Aku baru lepas jumpa si bungkus tadi. Memang meriah lah, dia kata. Jadi aku dengan mak jumpa. Rupanya bukan abang dia seorang je nampak. Mak dia pun nampak. Tapi mak dia tak adalah balas dalam WhatsApp. Jadi abang dia pun sampailah baliklah rumah dekat Muazzam. Sepadah balik rumah kat Muazzam, besoknya adik-beradik semua menyerbu rumah abang dia dekat Muazzam. Ramai-ramai menyerbu, ramai-ramai nak tanya apa sebenarnya yang abang dia nampak waktu lalu dekat Rompin tu. Kampung apa tadi? Kampung Pelato. Lebih kurang lah Jadi abang dia cerita, mula-mula waktu lalu dekat jalan tu berkabus waktu malam. Sebab dia kata kiri dengan kanan adalah hutan. Jadi waktu lalu dekat kampung tu, daripada cermin sisi kanan dengan sisi kiri, abang dia boleh nampak ada titik merah. Memang titik tu agak jelas, titik merah tu. Jadi abang dia pun masa tu dia bawa slow sebab tak banyak kereta. Sambil-sambil tu menikmati je lah malam. Waktu abang dia bawa slow, dia nampak titik merah daripada cermin sisi, abang dia tengok, ini makhluk lain ni. Cuma dia tak dapat nak pastikan makhluk tu makhluk apa. Sama ada makhluk tu yang bungkus-bungkus ataupun makcik rockers ataupun toyol duk melompat-lompat, dia tak dapat nak pastikan. Tapi dia betul-betul pasti apa benda makhluk yang dia nampak tu selepas titik merah tu terbang. Meloncat. Salah, bukan terbang. Titik merah tu meloncat. Maksudnya macam ni, dia nampak titik merah tu tinggi atau duduk balik. Atau tinggi atau duduk balik. Dah tahu dah apa benda tu. Itu mesti si gula-gula tu. Jadi dia tengok je dekat cermin sisi tu. Waktu tu dia dah rasa seram juga. Dia bawa lah laju. Bukanlah dia kata dia seram untuk diri dia. Dia seram kalau benda tu mengacau anak-anak dan isteri dia dan juga emak dia. Jadi dia bawa laju dia sikit. Dia bawa laju zoom. Tapi semakin dia laju, benda tu semakin jauh lompatan dia. Zoom, dia melompat.
Dia tekan minyak, lagi dia tekan minyak, lagi benda tu kejar, zoom jauh. Bermula daripada sempang kampung tadi tu. Dan bila benda tu datang dekat, memang nampak itu adalah si gula-gula. Dengan keadaannya, dengan matanya yang warna merah, dengan mukanya yang warna hitam, bungkus-bungkusnya putih-putih macam tu. Dia nampak. Jadi dia tekan minyak laju-laju. Dia tak perasan sebenarnya mak dia pun tengah perhatikan benda tu juga. Dia tak perasan. Dia ingat dia waktu tu dia seorang-seorang aja. Sebab anak dengan bini dia semua dah tidur kat belakang. Dia tekan minyak. Agaknya si bungkus tu penat jugalah nak melompat tekan minyak tu, kereta tu dengan kelajuan 80 km sejam kan. Gigih nak melompat gini. Jadi akhirnya benda tu berhenti. Tak jadilah kejar. Agaknya dalam hati, kau nak laju sangat lajulah. Aku cuma nak berkawan aja. Agaknya lah macam tu. Jadi dia pun dah laju tu, benda tu tak kejar. Benda tu meninggal ke belakang lah. Dia jauh ke belakang. Jadi waktu dah jauh tu barulah abang dia slow balik. Lepas slow tu mak dia terbangun. Mak dia cakap lah, oh, dia kata, jangan risau, benda tu dah tak ada kita dekat belakang kereta kita dah. Ui, terkejut dia. Mak tengok juga ke? Mak tengok lah. Jarang-jarang dapat jumpa pengalaman macam ni. Tak sangka lompatannya kalah orang lompat jauh. Komen jauh lah kita lompat nak mengejar kereta kita. Tergelak-gelak dia nak beranak dalam tu. Baru tu lah dia reply. Dia hantar mesej pada adik-beradik dia semua yang mengatakan, abang dah jumpa makhluk yang berbungkus-bungkus tu dekat Jalan Rompin Pahang. Jadi ini cerita ni masih lagi baru kan. Abang hari tu baru aja melalui Jalan Rompin Muazzam. Kalau abang tahulah cerita ni, maksudnya abang pergi dulu baru abang merakam cerita, mungkin abang dah tangkap gambar kampung sempang kampung tu. Nak menandakan ini abang pernah sampai dekat kawasan yang dimaksudkan. Terima kasih sangat-sangat pada Emma yang memberikan cerita pengalaman daripada abang dia. Dan kalau abang dia dengar cerita ni, boleh komen-komen kat bawah. Saya lah mangsanya. Okay. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi dia minta abang gunakan nama Tasha sebab dia kata dia teringin daripada kecil nak nama Tasha, tapi mak dia letak nama lain. Mungkin mak dia letak nama yang lebih bagus kan. Bukanlah nama Tasha tu tak bagus, tapi dia kata dia teringin sangat. Nampak macam moden-moden nama Tasha, Natasha. Jadi untuk cerita yang disampaikan kepada abang ni, mohonlah bang gunakan nama Tasha bang, dia teringin sangat. Kisah ni berlaku pada tahun 2017 dekat Ceras. Dan cerita ni antara cerita yang tersusun dengan cantik. Bila abang dapat tu, abang rasa kagum dengan cerita yang disampaikan. Kisah ni berlaku pada tahun 2017. Pada waktu tu dia masih lagi sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan 2 pada waktu tu. Dan pada waktu tu juga adalah tahun yang sangat dibangga-banggakan oleh Tasha sendiri sebab dia dilantik menjadi seorang pengawas. Dan dia menjadi penolong pengawas, penolong ketua pengawas. Gila memikul tanggungjawab yang besar lah, yang hebat. Tahniah lah daripada waktu tu, dia kata. Tahniah pada diri sendiri. Jadi disebabkan dia ni dah jadi penolong ketua pengawas dan dia pula seorang yang memang bersemangat, jadi dia nak tunjuk lah yang cikgu tak salah pilih dia. Jadi mulai daripada hari itu, dia tetapkan satu misi dalam diri dia, iaitu nak datang pukul 5 pagi kat sekolah. Yeay! Dengan tujuannya, supaya cikgu nampak yang dia ni buat kerja, yang dia ni memikul tanggungjawab dengan elok. Tapi masalahnya, pukul 5 pagi tu bukan pilihan yang tepat. Waktu dia cakap benda ni kepada mak ayah dia, gigihlah mak ayah ni marah. Sebabnya, pukul 5 pagi mana ada orang? Belum lagi ada orang datang sekolah. 5.30 ataupun pukul 6, ya. Okey, orang dah datang sekolah. Tapi pukul 5 pagi memang tak ada. Jadi disebabkan si Tasha ni nak sangat datang pukul 5 pagi, terpaksalah bapak dia aturkan. Kau kalau nak datang, Tasha kalau nak datang sekolah pukul 5 pagi, abang kena ikut. Waktu tu abang dia stres. Apa pula dia kena bangun kalau pergi sekolah pukul 5 pagi, bangun mesti pukul 4 pagi kan. Jadi abang dia rasa stres lah. Abang dia marah bergila dengan Tasha. Disebabkan Tasha punya pasal, dia kena bangun pukul 4 pagi dan pergi sekolah dengan Tasha pukul 5 pagi. Huru-hara jadinya. Jadi pada hari kejadian bermulalah perkara yang pelik berlaku pada hidup Tasha. Itu pengalaman yang dia alami sampai sekarang. 2017.
Sampailah pada hari kejadian, dia pun datanglah sekolah pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi dengan abang dia, bapak dia hantar. Bapak dia pun bagus juga, dia kata boleh pergi ke Jawal. Jadi tak adalah bersesak-sesak dalam jam. Kat Ceras tu kan memang banyak kawasan jam kan, kawasan Selangor, kawasan-kawasan KL. Jadi bila sampai dekat sekolah pukul 5 pagi tu, Tasha pun pergilah ke kawasan kantin, bukalah lampu. Lepas tu kawasan koridor buka lampu. Mujur dekat sekolah tu ada security, ada guard. Jadi tak adalah takut sangat. Bila dah buka semua lampu koridor, juga buka lampu dekat kantin, diorang berdua beradik ni duduklah kat kantin, baca buku, buat-buat kerja, apa-apa yang patut, apa-apa yang berkaitan. Tapi dia kata pada waktu tu masa berjalan sangat lambat, sampaikan dia rasa boring duduk dekat kantin tu. Jam menunjukkan pukul 5 suku. Baru 15 minit, dia rasa dah boring sangat. Dia tengok abang dia gigih mentelaah. Dan dia ni pula macam malas nak mentelaah. Dia kata, dia pun cakap dengan abang dia, bang, dia kata, Tasha nak pergi berjalan-jalan dekat sekitar-sekitar sekolah. Kau gila, dia kata. Kau nak berjalan dekat sekitar sekolah. Kau tahu tak sekolah ni memang banyak cerita yang pelik-pelik. Alah, dia kata, kejap lagi siang kot. Kejap lagi matahari tumbuh. Matahari muncul. Jadi tak adalah takut sangat. Jadi abang tanya, kau nak pergi mana? Ni, nak pergi jalan-jalan dekat kawasan perhimpunan, padang perhimpunan. Terkejut gila abang dia. Sebabnya, memang selalu dengar dekat kawasan perhimpunan tu, ada benda-benda yang cikgu-cikgu selalu cerita, budak-budak sini selalu cerita. Dekat padang tu memang agak keras sikit. Jadi, dia pun kata, okey, kalau macam tu, kau hati-hati. Kau pergi berjalan kat sana boleh. Abang malas nak ikut sebab abang tengah nak buat kerja. Ada kerja yang abang kena buat. Kalau ada apa-apa, kau jerit. Jadi Tasha kata okey, dia pun bawalah satu buku, pergilah ke kawasan padang perhimpunan punya kawasan. Sampai dekat situ memang gelap lagi. Jadi dia pun duduk termenung, tengok kanan, tengok kiri. Kawasan padang tu agak luas, padang perhimpunan tu agak luas. Dia tengok kanan, tengok kiri, tiba-tiba security datang. Pak Gad lah datang. Pak Gad tanya, kau berani dik duduk dekat sini seorang-seorang? Kau tahu tak padang ni keras? Jadi kata, tak adalah, okey je. Keras-keras pun macam mana, dah sekolah saya. Jadi Pak Gad ni pun kesian lah tengok Tasha ni sorang-sorang dekat situ. Dia pergilah nyalakan lampu dekat pentas yang ada dekat kawasan padang perhimpunan. Selalunya pentas tu digunakan untuk budak-budak buat persembahan, ataupun guru-guru duduk atas tu, ataupun ada jemputan-jemputan VIP duduk dekat situ. Jadi Tasha pun bila dia nyalakan lampu, seronok jugalah. Nak teranglah sikit kawasan tu walaupun pukul 5 pagi. Waktu tu dia kata azan subuh lebih kurang pukul 6. Jadi lambat lagi nak subuh. Duduklah kat situ. Duduk. Lepas dah beberapa ketika dia rasa meremang tu. Dia rasa tak tahulah kenapa. Dia rasa macam tak sedap hati. Jadi dia pun pergilah balik ke abang dia. Jadi abang dia tanyalah. Kejap aja datang duduk dekat padang perhimpunan. Kenapa datang ke sini? Kau takut ke? Dia kata atau nampak benda-benda kelibat-kelibat ke? Tak ada. Dia kata dia rasa macam meremang lain macam. Lepas tu abang dia tanya, meremang dekat tengkuk ke meremang kat tangan? Oh, satu badan, dia kata. Gelak lah abang dia. Tu ada benda dah tu yang ikut kau, dia kata. Jadi waktu tu Tasha pun ambil indah tak indah aja. Bila dah terang tanah, buat aktiviti biasa-biasalah, bersekolah macam biasa. Tapi dia kata, ada satu benda yang pelik seharian dia kat sekolah pada waktu tu. Dia rasa ngantuk sangat. Dia kata dia cuba besar-besarkan mata, dia tetap juga tak boleh. Ngantuk tu macam mata dia dah kena letak dengan batu-bata. Nak tertutup je. Habis sekolah tu, dia pun baliklah rumah. Memang bila dekat rumah tu, dia tengok mak dia, pandang dia pelik tau. Dia tengok mak dia bukan pandang dengan penuh kasih sayang, tapi pandang macam nak memukul. Dia pelik juga kenapa mak aku pandang aku macam ni. Lepas tu bila bapak dia balik daripada kerja, bapak dia pun pandang macam nak marah. Macam tenung je macam tu. Muka abang macam nak marah, tak adalah garang pun. Jadi dia kata gini, tenung. Jadi pada waktu tu, Tasha dah rasa macam, dah kenapa mak bapak aku pelik ni. Jadi dah dekat maghrib tu, dia rasa dah mengantuk sangat. Dia pun cari pot nak tidur dekat sofa. Dia baru nak lelap, tiba-tiba mak dia datang depan mata dia. Mak dia menjerit, aku tahu kau ada dekat situ, lebih baik kau keluar ataupun aku yang hantar kau balik. Terdiam Tasha, dah kenapa pula mak aku macam ni? Mak kenapa mak? Dia kata. Terus bapak dia datang. Bapak dia cakap, kami tahu kau ada dalam tu. Lebih baik kau keluar daripada sini daripada aku dengan bini aku hantar kau keluar daripada sini. Lebih baik kau keluar. Pada waktu tu bila dah kena tengking dengan mak dengan bapak dia, menangis Tasha.
Dan dia kata waktu tu dia tak planning nak nangis, tapi tak tahulah meruntun betul perasaan dia berguling, dia nangis. Dia tak pernah nangis dia, macam tu sejak daripada kecil. Tak tahulah kenapa kali ni dia nangis. Berguling dia menangis. Jadi mak bapak dia pun bantulah dia mak bapak akan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baru dia tak nangis lagi. Bila dia tak nangis lagi, dia pelik juga, dia macam nak tanya kenapa mak dia buat macam ni. Dan malam tu juga Tasha demam, tapi dia tak adalah demam teruk sangat, tapi dia agak demam jugalah. Besoknya mak dia tak kasih dia pergi sekolah. Dia nak pergi sekolah, tapi dia kata kenapa mak dia tak nak pergi sekolah. Perasaan ni memang berkobar-kobar nak pergi sekolah, dia nak pergi sekolah. Tapi mak bapak dia tak kasih. Mak bapak dia kata duduk rumah dulu, rehat. Jadi mak bapak dia beritahu dengan pihak sekolah. Mak bapak tu ceritakan apa yang terjadi pada Tasha. Tapi Tasha tak dengar apa yang mak bapak dia ceritakan pada pihak sekolah. 3 hari lah dia MC, tak pergi sekolah. Lepas hari yang ketiga, mak bapak dia keluar lebih kurang pukul 12.30 malam naik motor. Jadi dia tanya dengan mak bapak dia nak pergi mana. Mak bapak dia cakap nak pergi ke kawasan sekolah. Dia diam je lah, nak pergi ke kawasan sekolah, pergi je lah. Jadi selepas lebih kurang 1 jam macam tu, baru mak bapak dia balik. Mak bapak dia kata apa? Okey dah tak ada apa-apa yang berlaku. Waktu tu dia blur, apa benda sebenarnya yang berlaku ni? Bila dah habis-habis MC tu, Tasha pergilah sekolah balik. Lepas tu kawan-kawan dia sambutlah dia. Soalan pertama yang kawan dia tanya, kau ke mana 3 hari ni? Aku nampak kau merayau sekitar sekolah. Tasha cakap, aku MC lah 3 hari ni. Aku tak ke mana-mana. Aku MC. Aku ada dekat rumah tu. Kalau kau tak percaya, kau tanya dengan cikgu. Kecoh! Jawapan Tasha tu menyebabkan semua orang kecoh. Sebabnya, semua kawan-kawan Tasha nampak Tasha berayau-rayau dalam sekitar sekolah. Hanya kawan-kawan dia nampak, cikgu-cikgu tak nampak. Jadi ramailah kawan-kawan dia nampak dia merayau-rayau sekitar sekolah. Dan setiap kali dia orang nampak Tasha merayau, Tasha akan berakhir pergi ke belakang sekolah. Lepas tu Tasha hilang. Ada beberapa kali juga kawan-kawan dia panggil, Tasha, tapi Tasha tak menyaut. Tasha terus juga pergi belakang sekolah. Tapi memang walaupun waktu siang, dia orang nampak Tasha tiba-tiba main dekat padang, tiba-tiba pergi dekat kawasan library, tak masuk kelas. Sebab itu kawan-kawan dia tanya dengan Tasha ni, kau dah kenapa dalam masa 3 hari ni kau pergi merayau satu sekolah? Sebenarnya pada waktu tu Tasha tengah duduk dekat rumah. Jadi bila habis daripada tu, dia balik rumah, dia tanyalah dengan mak ayah dia, sebenarnya apa yang berlaku ni? Jadi mak bapak Tasha cerita, pada hari kejadian, waktu Tasha balik pada hari tu, yang hari pertama tu, diorang nampak ada seseorang yang ikut belakang Tasha. Dan orang tu adalah budak lelaki dengan berpakaian lusuh. Budak lelaki yang berpakaian uniform sekolah dan lusuh. Dan mak dia sempat juga buat sembahyang hajat, dan pada malam mak dia buat sembahyang hajat tu bermimpi budak lelaki tu datang jumpa dengan mak kepada Tasha dengan menyatakan dia nak melamar Tasha. Jadi mak dia marah lah. Mana boleh, dia tu daripada alam lain, kita daripada alam lain, lain keturunan, lain kaum. Jadi itu yang menyebabkan mak dia halau, marah supaya benda tu pergi tinggalkan Tasha. Dan pada malam hari yang ketiga, mak dia kan pergi sekolah. Rupanya pada waktu tu, mak dia seolah-olah bagi isyarat menghantar budak lelaki tu, jangan kacau anak aku lagi, kau duduk kat sekolah kau. Dan kawan-kawan dia yang nampak Tasha pada waktu tu, sebenarnya bukanlah Tasha, tapi orang yang menyamar menjadi Tasha. Mungkin budak lelaki itu. Itu tak dapat nak dijelaskan. Macam mana dengan abang dia? 3 hari abang dia duduk dekat sekolah tu. Datang awal, pukul 5 pagi. Kenapa abang datang pukul 5 pagi walaupun Tasha dah tak ada? Sebabnya bapak dia dapat pergi ke Jawal. Mula-mula dia hantar anak, lepas tu dia boleh pergi ke Jawal. Jadi walaupun Tasha tak ada pergi sekolah selama 3 hari tu, abang dia tetap juga kena pergi pukul 5 pagi sebab nak sama-sama berjalan keluar rumah dengan si bapak tadi. Jadi abang dia cakap selama 3 hari dia duduk dekat sekolah tu, datang awal pagi. Ketiga-tiga hari dia mengalami peristiwa yang sangat pelik dan luar biasa. Iaitu setiap kali dia sampai, mula-mula hari pertama selepas Tasha tak ada tu, dia sampai dekat sekolah, tiba-tiba dia duduk dekat kawasan kantin, dia dengar ada orang menghenjak-henjak bumbung kantin. Padahal pada waktu tu pukul 5 pagi masih lagi gelap. Ada orang menghenjak-henjak dan benda tu macam menghenjak-henjak dan bergerak daripada kawasan kantin ke kawasan bumbung lain. Bumbung lain yang dimaksudkan adalah makmal sains.
dekat makmal sain tu lah, bila benda tu pergi ke bumbung makmal sain, barulah abang dia nampak benda yang menghenjak tu adalah beruk yang sangat taklah besar, dia kata besar macam 2 kali manusia, tapi dia punya tangan sampai ke tanah, dia punya mata warna merah. So itu hari yang dia nampak tu, dia terus tak duduk dekat kantin, dia terus duduk dekat Pak Gad. Bila dia cerita kat Pak Gad cakap memang beruk tu selalu datang duduk mengacau-ngacau. Jadi dia kata kau duduklah sini, kalau kau datang awal, kau duduk sini, kau jangan ke mana-mana. Hari seterusnya, waktu Tasha tak ada, memang dia tak berani pergi lepak-lepak dekat kawasan kantin macam biasa. Dia duduk dekat kawasan Pak Gad, rasa lega sikit. Itu dia kata pengalaman yang pelik sewaktu Tasha dirasuk. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Jadi abang harap cerita kali ini dapatlah memberi pengajaran dan iktibar untuk kita semua, di samping memberi hiburan. Mana tahu cerita ni nak ditayangkan hari Rabu kan, jadi kita semua dah masuk kerja. Jadi bolehlah kalau jadikan cerita ni teman-teman sewaktu bekerja, sewaktu beraktiviti petang. Ada juga yang kata cerita ni boleh jadi ubat tidur waktu malam. Okey je, abang okey. Asalkan niatnya abang dapat sampaikan pengalaman, walaupun daripada budak berumur 13 tahun, tapi ia tetap juga pengalaman yang boleh kita jadikan iktibar. Kadang-kadang penonton abang ada juga terdiri daripada anak-anak kan, jadi boleh jadikan iktibar. Tengok jalan malam-malam, dah jumpa bungkus-bungkusan. Jadi hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.